Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru iaitu bab 3 iaitu mengenai koordinasi dan gerak balas. Okey, dalam topik ini nanti kamu akan belajar tentang bagaimana manusia, haiwan dan tumbuhan mengawal atur suhu badan, mengawal atur air di dalam proses benda-benda hidup. Sebab semua benda hidup ni dia perlu menyingkirkan ataupun memperbetulkan proses metabolisme yang berlaku dalam badan sekiranya terdapat gangguan. Itu yang dinamakan koordinasi dan gerak balas. Baik. Dalam benda hidup, proses yang mengawal atur koordinasi dan gerak balas ini kita panggil sebagai homeostasis. Istilah yang diberikan adalah homeostasis. Jadi apakah dia maksud homeostasis? Homeostasis merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. Misalnya aras suhu, air, pH, tekanan darah dan sebagainya supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Jadi homeostasis ni maksudnya satu proses di mana dia mengekalkan keadaan persekitaran kita supaya sentiasa stabil dan seimbang. Jadi jika contohnya berlaku perubahan suhu badan, apakah tindakan dalam badan kita? Adakah suhu badan kita akan terus meningkat ataupun bolehkah tubuh badan kita menurunkan semula suhu badan? Itu adalah homeostasis. Kenapa kita perlu mengekalkan keadaan persekitaran dalam badan? Supaya membolehkan semua proses dalam badan organisma itu berjalan dengan lancar. Sekiranya keadaan persekitaran tidak seimbang, misalnya suhu terlalu tinggi, sel-sel organisma boleh mati. Jadi sebab itulah proses homeostasis ini sangat penting supaya semua proses yang berlaku dalam tubuh badan manusia, di dalam haiwan dan juga dalam tumbuhan berjalan dalam keadaan lancar dan seimbang. Perkataan homeostasis ini berasal daripada perkataan Greek, iaitu homeo yang bermaksud sama dan stasis yang bermaksud tidak bergerak. Maksudnya homeo tu dia sama je, maksud semenjak kamu lahir sampailah kamu mati, proses yang berlaku dalam tubuh badan kita tu sama sahaja. Jadi ini yang dikawal oleh homeostasis. Stasis tu maksudnya dia tidak bergerak, tidak berubah lah. Hari ini kita nak bincangkan dahulu tentang homeostasis dalam manusia. Badan kita yang mempunyai mekanisme boleh mengawal atur suhu badan dan kandungan air dan sebagainya supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Jadi manusia, kita punya badan, kita boleh mengawal atur suhu badan, boleh mengawal atur suhu air, tekanan darah, pH. Ini semua untuk menjamin tubuh badan kita dalam keadaan seimbang dan stabil. Proses kawalan homeostasis. Apabila keadaan persekitaran dalam badan kita berubah, misalnya suhu meningkat, pusat kawalan di otak akan mengesan peningkatan suhu itu. Mekanisme pembetulan akan bertindak dan suhu akan menurun kepada julat normal. Sebaliknya, apabila suhu badan menurun, mekanisme pembetulan akan bertindak dan suhu akan meningkat kepada julat normal. Semua proses yang berlaku dalam tubuh badan, perubahan-perubahan yang berlaku akan dikesan. Dikesan oleh apa? Di mana? Di kawalan dia, di bahagian otak. Jadi otaklah yang akan mengawal proses pembetulan ini kalau berlaku perubahan. Di sini dia beri contoh suhu badan. Sebenarnya banyak lagi proses-proses yang lain yang berlaku dalam tubuh badan manusia. Ini contoh, ini merupakan proses kawalan homeostasis. Contohnya dari segi kawalan suhu. Jika suhu meningkat, kalau awak lihat kat sini, suhu meningkat. Ini normal.
Ini julat suhu normal. Julat suhu tubuh manusia adalah 36 darjah Celsius. Okey, jadi kalau tiba-tiba suhu badan kamu meningkat 37, okey, pusat kawalan iaitu di otak, okey, akan mengesan perubahan tersebut dan dia akan melakukan, okey, proses mekanisme pembetulan. Okey, dibetulkan, kemudian dia akan turunkan suhu badan kembali kepada julat suhu normal. Sama juga jika berlaku penurunan suhu badan. Okey, otak akan mengesan, kemudian akan berlaku mekanisme pembetulan dan dia akan kembali kepada julat suhu yang normal. Okey, ini adalah proses kawalan homeostasis. Baik, so untuk kamu punya silibus, okay, kita akan melihat dua jenis kawal atur dalam manusia, iaitu kawal atur suhu badan dan juga kawal atur kandungan air dalam badan. Okay. Okay, kita tengok kepada kawal atur kandungan air dahulu. Okay, apakah sistem yang terlibat? Okay, sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Okey, kalau ingat lagi hari tu kita dah belajar terdapat pelbagai jenis sistem dalam tubuh badan manusia. Okey, salah satunya kita ada sistem perkumuhan. Okey, kalau awak tengok gambar ni, sistem perkumuhan ni dia melibatkan buah pinggang, okey, pundi kencing. Okey, lepas tu ada sistem endokrin. Okey, sistem endokrin ni di bahagian otak dan juga kelenjar-kelenjar lah. Okay, antara organ yang terlibat ialah ginjal dan otak. Baik, sekarang kita nak tengok bagaimanakah proses kawal atur air ini berlaku di dalam tubuh badan kita. Okey, pada hari panas, pada hari panas, kamu akan cepat rasa dahaga kan? Okey, jadi kenapa awak rasa dahaga? Okey, pada keadaan biasa, keadaan normal, aras air normal, okey, katalah kamu ni minum banyak air. Okay, hari aras air normal tapi hari tu panas, kamu minum banyak air ni, 2, 3, 4 botol minum air. Jadi kandungan air dalam badan meningkat. Okay, bila dah berlebihan air dalam badan, otak akan mengesan. Maksudnya kandungan air dalam badan kamu dah lebih. Kalau lebih kena buang kan? Jadi macam mana kita boleh tahu kita nak kena buang air? Okay, otak akan kesan. Jadi bila otak mengesan, apa yang berlaku? Otak akan merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal menambah penghasilan air kencing dan lebih banyak air kencing dihasilkan. Jadi bila dah banyak air kencing dihasilkan dan terkumpul di dalam pundi kencing, jadi kita akan buang air kecil lah. Jadi bila buang air kecil, kandungan air dalam badan menurun dan kembali kepada aras air normal. Itu yang berlaku. Sebab itu bila kamu minum banyak air, okay, sepatutnya kalau minum banyak air, kamu akan buang banyak air lah. Jadi kalau kita buang banyak air tu tak apa. Maksudnya untuk mengawal atur kandungan air dalam badan supaya dalam badan kamu tak berlebihan air. Okay, itu kalau terlebih air. Okay, kalau paras air kurang pula dalam badan. Contohnya hari panas tapi kamu tak minum. Okay, lepas tu kamu bersenam berpeluh-peluh. Berpeluh-peluh bila dah peluh banyak air yang terbebas daripada badan. Jadi aras air dalam badan menurun. Okay, jadi bila aras air dalam badan menurun, okay, kandungan air dalam badan menurun. Jadi kita berpeluh. Apabila kita berpeluh, contoh. Okay, proses ni dikesan oleh otak. Jadi apa otak akan buat? Otak akan merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing dan kita akan berasa dahaga. Jadi bila kurang penghasilan air kencing, jadi kita adalah rasa nak buang air kecil. Kamu akan rasa dahaga. Jadi bila rasa dahaga, kamu akan minum air untuk mengganti semula kandungan air yang berkurang di dalam badan. Jadi bila kandungan air tadi dah meningkat balik, dia kembali ke aras air normal. Itu proses bagaimana. Sebab itu kamu akan, bila kamu minum banyak air, kamu akan rasa nak terkencing. Okey, tapi bila kurang air, kamu akan rasa dahaga menyebabkan kamu akan minum air untuk mengembalikan paras air normal di dalam badan. Okey, itu proses kawal atur kandungan air. Okey, sekarang cikgu nak terangkan tentang kawal atur suhu badan.
Okey, sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Okey, sama macam kawal atur air tadi, dua sistem iaitu sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Okey, cumanya organ yang terlibat ialah kulit, otak dan otot rangka. Ini 3 organ yang terlibat dalam kawal atur suhu badan. Okey, kamu tonton dulu video ni. Video ni dia menerangkan bagaimanakah kawal atur suhu badan berlaku dalam tubuh badan manusia. Peranan kulit dalam pengawal aturan termo. Kulit bukan hanya melindungi kita daripada pengaruh persekitaran luar, tetapi kulit juga mengawal atur suhu badan. Kulit terdiri daripada 2 lapisan utama, luaran atau epidermis dan dermis yang terletak di bawahnya. Di bawah dermis, terdapat tisu penyimpan lemak yang berfungsi sebagai penebat untuk menghalang kehilangan haba. Peranan yang sama dijalankan oleh rambut yang merupakan salah satu ciri khusus mamalia. Di dalam dermis, terdapat lebih kurang 150,000 reseptor sejuk dan 16,000 reseptor panas yang menghantar maklumat mengenai suhu persekitaran, terutamanya jika terdapat perubahan di dalamnya, ke pusat-pusat pengawal aturan termo di dalam otak. Apabila suhu persekitaran menurun, tekanan darah menurun dan arteriol yang membekalkan darah kepada kapilari di dalam kulit mengecut. Akibatnya, aliran darah menjadi terhad. Hal ini dapat mengelakkan kehilangan haba. Sebaliknya, arteriol mengembang apabila suhu meningkat menyebabkan aliran darah menaik dan organisma kehilangan haba. Suhu yang tinggi juga menyebabkan kadar perpeluhan meningkat. Air yang merupakan komponen utama peluh mampu menyerap sejumlah besar haba melalui penyejatan yang berlaku di permukaan kulit. Hal ini dapat menyejukkan organisma tersebut. Okey, daripada video ini tadi, apa yang kamu lihat? Dalam mekanisme pengawal atur suhu badan, dia ada melibatkan saluran darah. Jadi kita tengok dulu apa yang berlaku kalau kamu mengalami peningkatan suhu badan. Suhu normal adalah 37 darjah Celsius. Tiba-tiba kamu berjemur tengah panas, bersukan, bersenam dan sebagainya. Jadi suhu badan kamu meningkat. Apa-apa pun mesti dikesan oleh otak. Kemudian otak yang akan memberikan mekanisme pembetulan. Apa otak akan arahkan? Apa yang berlaku bila hari panas, suhu badan meningkat, salur darah akan mengembang. Bulu rumah condong. Tahu bulu rumah? Bulu rumah yang ada dekat tangan, dekat kaki kamu tu akan condong dan badan kita akan berpeluh. Berpeluh dan aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu akan berkurang, seterusnya akan menyebabkan suhu badan menurun dan air kencing sedikit. Sebab apa air kencing sedikit? Sebab tadi kita dah berpeluh. Dah berpeluh. Kenapa berpeluh? Berpeluh tu sebenarnya dia membantu untuk menyejukkan badan. Salur darah, kalau kamu tengok video tadi, bila hari panas, bila salur darah mengembang, salur darah tadi akan berada rapat dengan permukaan kulit. Jadi bila salur darah tadi berada rapat dengan permukaan kulit, dia mudah membebaskan haba keluar daripada badan. Bulu rumah condong. Kenapa bulu rumah condong? Bulu rumah condong supaya tidak memerangkap haba lah. Jadi badan kita akan sejuk. Kita tak nak dia memerangkap haba. Kalau dia bernegak, dia akan memerangkap haba. Sebab itu kena bulu rumah condong. Dan otot rangka pula akan
otot rangka dan perembesan hormon semua akan berkurang. Tujuannya untuk menurunkan suhu badan. Okey, itu kalau pada hari yang panas. Badan kita jadi panas. Okey, dia terbaliklah. Okey, kalau pada hari sejuk pula, okey, apa yang berlaku? Kalau tadi masa panas salur darah mengembang. Tapi bila sejuk, salur darah mengecut, okey, bulu rumah menegak dan kita akan kurang berpeluh. Manakala otot rangka akan mengecut dan mengendur secara aktif, okey, menyebabkan seseorang menggigil. Jadi sebab itu kalau kamu terlampau sejuk, badan kamu akan menggigil. Menggigil tu sebab apa? Sebab otot rangka ni mengecut mengendur secara aktif. Tujuan dia untuk meningkatkan suhu badan. Dan pada masa yang sama, hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan. Jadi, apabila semua mekanisme ini berlaku, suhu badan kita akan meningkat semula ke paras yang normal. Jadi sebab itulah kalau sejuk, badan kamu akan menggigil. Menggigil tu bukannya perkara yang tak biasa ya. Sebenarnya perkara yang perlu berlaku pada badan kita. Dia pelik kalau terlampau sejuk kamu tak menggigil, itu pelik. Okay, jadi kalau menggigil tak apa, tujuan dia untuk meningkatkan suhu badan. Okay, jadi ini proses mekanisme pembetulan bagi kawal atur suhu badan di dalam manusia. Okey, ini penjelasan dia sekali lagi lah. Okey, apabila suhu persekitaran tinggi, kelenjar peluh akan menghasilkan lebih banyak peluh bagi menyejukkan kulit apabila peluh tersejat. Sebab itu badan kita berpeluh bila suhu persekitaran tinggi. Manakala bulu rumah condong untuk mengurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Manakala salur darah mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit bagi membebaskan tenaga haba. Ini yang berlakulah bila suhu persekitaran tinggi, badan kita berpeluh. Lepas tu bulu rumah condong dan salur darah mengembang. Ini yang berlaku apabila suhu persekitaran tinggi, maksud pada hari panas. Pada suhu persekitaran rendah, dia terbaliklah daripada suhu persekitaran yang tinggi tadi. Bulu rumah menegak supaya dapat memerangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai penebat haba. Manakala salur darah mengecut untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit bagi mengurangkan pembebasan tenaga haba. Dan inilah keadaannya apabila suhu persekitaran rendah. Jadi sebab itu bila suhu rendah, kamu punya bulu rumah semua tegak kan? Tujuan dia untuk memerangkap udara bagi pemanasan badan. Okey. Jadi untuk hari ini, itu sahaja yang cikgu nak bincangkan. Kamu kena faham bagaimanakah proses kawal atur suhu badan dan kawal atur air di dalam badan manusia. Jadi tugasan hari ini, buat nota ringkas. Apa dalam yang kena ada dalam nota kamu? Kamu hanya perlu salin rajah 3.1, rajah 3.2 dan rajah 3.3. Ini semua kamu boleh rujuk dalam buku teks lah pada muka surat 73, 74 dan 75. Dan bila dah siap semua nota tadi, bolehlah jawab soalan dalam soalan aktiviti 3.1 buku sains proses muka surat 36 hingga 37. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih.